Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Suri Rahayu Ismail selaku pensyarah kursus penghayatan etika dan peradaban SKP 3122-20. Hari ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang tajuk SCL kami iaitu Tanggungjawab Sosial, Ketokohan, Uncle Kentang dan Ebit Liu. Sebelum kami melangkah dengan lebih jauh lagi mengenai topik pembentangan kami pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya yang lain. Nama saya ialah Haliza binti Abdul Razak, nombor matriks 215260. Ahli kumpulan saya yang kedua ialah Wan Nur Afira Fakira binti Wan Muhammad Zafi, nombor matriks 217147. Seterusnya, Ezrin Natasha binti Abdul Manaf, nombor matriks 214750. Muhammad Alfian bin Sedesi, nombor matriks 215587. Dan akhir sekali ialah Chong Zi Hui, nombor matriks 215034. Pembentangan kami akan meliputi 5 aspek, iaitu aspek yang pertama, isu. Yang kedua pula ialah punca. Yang ketiga ialah langkah. Yang keempat ialah rumusan. Terdapat 2 isu utama yang diketengahkan dalam misi sosial ataupun kesukarelawanan kedua-dua tokoh tersebut. Isu yang pertama merupakan isu kemiskinan dan isu yang kedua pula merupakan isu kemanusiaan. Majoriti golongan yang dibantu oleh Ebit Liu dan Uncle Kentang merupakan golongan miskin dan berketidakkemampuan yang terdiri daripada golongan kelas pekerja. Meskipun mereka memiliki gaji yang tetap, tetapi pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. Keadaan ekonomi yang semakin teruk akibat pandemik COVID-19 telah menyukarkan lagi kehidupan mereka kerana sumber pendapatan mereka terganggu. Malahan ada yang kehilangan pekerjaan dan hidup menganggur. Dianggarkan bahawa pendapatan isi rumah sebanyak RM2,208 dianggap sebagai miskin berdasarkan pendapatan garis kemiskinan. Dengan harga barang yang semakin meningkat, ditambah pula dengan beban untuk membayar kos sewa rumah, bil air dan juga bil elektrik, wang tersebut memang tidak mencukupi. Oleh sebab itu, kita dapat lihat ada di antara mereka yang lebih memilih untuk tinggal di kawasan setinggan ataupun flat yang daif dan serba kekurangan yang lebih murah kosnya agar mereka dapat menggunakan wang yang selebihnya itu untuk hal-hal lain yang lebih penting. Selain itu, isu kemiskinan juga dapat dilihat dari segi peningkatan keadaan jenayah dan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Ramai antara mereka yang terdesak untuk mendapatkan wang bagi membantu keluarga mereka sanggup terlibat dengan aktiviti malam iaitu pelacuran. Realiti ini kita dapat lihat menerusi usaha dakwah Ebit Liu di Jakarta terhadap golongan wanita malam di sana. Melalui peristiwa ini, kita tidak dapat nafikan bahawa ramai di antara mereka di luar sana yang sanggup terlibat ataupun terjebak dengan perbuatan jenayah dan menjual diri mereka sendiri kerana desakan hidup yang sangat membebankan, bukan kerana ingin memenuhi keperluan diri mereka sendiri tetapi lebih kepada ingin membantu keluarga mereka. Isu Palestin Israel telah lama menjadi topik perbahasan yang hangat mengenai isu kemanusiaan sejagat. Pertikaian antara dua bangsa yang berakar sejak Perang Dunia Pertama ini telah menjadi salah satu usaha kemanusiaan yang digiatkan oleh Ebit Liu dan negara kita. Atas dasar kemanusiaan dan solidariti, Malaysia merupakan antara negara yang berterusan menyuarakan pendapat dan memberikan bantuan kepada Palestin. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana nasib rakyat Palestin yang bagaikan pelarian di negara mereka sendiri. Zionis Israel yang kejam telah mengusir mereka dari tanah mereka sendiri. Bahkan masih berterusan untuk merebut sisa-sisa kawasan milik bangsa Palestin yang tinggal. Malangnya, ada segelintir di antara kita yang melihat isu ini sebagai satu konflik politik dunia Arab yang hanya melibatkan bangsa mereka sahaja. Ada juga yang mengatakan bahawa ia soal perkauman, apartheid, soal agama dan pembersihan etnik. Disebabkan itulah masyarakat, bahkan umat Islam sendiri banyak yang tidak mengambil peduli tentang Palestin. Bahkan menganggap bahawa Palestin merupakan satu dunia asing yang tiada kaitannya dengan kehidupan mereka. Keamanan yang kita kecapi di negara kita sendiri membuatkan kita alpa dengan nasib saudara-saudara kita di Palestin yang hidup bagaikan pelarian. Perlu ditegaskan di sini bahawa isu ini melangkaui isu keagamaan kerana ia merupakan isu kemanusiaan sejagat yang mempersoalkan tentang hak asasi kemanusiaan. Oleh hal yang demikian, warga dunia, khususnya dunia Islam, perlu sedar akan tanggungjawab mereka untuk membantu rakyat Palestin sebagaimana usaha dan bantuan yang dijalankan oleh Ebit Liu supaya kita sama-sama dapat berjuang dengan Palestin untuk memerangi keganasan Israel atas dasar ukhuwah tanpa memandang agama, bangsa dan bahasa. Antara punca bagi isu kemiskinan yang majoriti dibantu oleh Ebit Liu dan Uncle Kentang adalah punca saiz isi rumah yang besar. Punca ini menjadi masalah kerana dengan pendapatan yang kecil dan hanya beberapa ahli keluarga yang bekerja, maka keperluan isi rumah tidak dapat dipenuhi dengan sempurna. Selain daripada itu, walaupun didapati terdapatnya penyediaan kawasan perumahan kos rendah, namun kawasan perumahan ini dilihat tidak mampu menampung segelintir jumlah isi rumah bagi satu keluarga. Ini menyebabkan kawasan perumahan kos rendah ini terutamanya dalam bentuk kawasan perumahan flat dilihat padat. Kepadatan ini selalunya akan menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar dan juga masalah-masalah sosial seperti penagihan dadah dan pecah rumah. Tambahan pula, kos sara hidup yang tinggi menyebabkan penduduk bandar sukar untuk berbelanja kerana pendapatan mereka adalah tidak seimbang dengan perbelanjaan.
Ini disebabkan kos hidup bandar adalah tinggi dan membebankan. Ini juga menyebabkan taraf hidup penduduk bandar terjejas dan meningkatkan jumlah kemiskinan di dalam bandar sehingga mereka sanggup menyewakan rumah mereka dan memilih untuk tinggal di kawasan setinggan yang lebih murah. Namun begitu, inilah salah satu punca yang menyebabkan ramai pelajar SPM yang sudah menamatkan zaman persekolahannya lebih memilih untuk bekerja berbanding melanjutkan pelajaran di universiti disebabkan pendapatan keluarga tidak mencukupi untuk menanggung perbelanjaan mereka ketika berada di universiti. Okey, itu saja daripada saya dan saya akan berikan kepada orang seterusnya. Selanjutnya, saya akan menerangkan punca kepada isu kemanusiaan. Punca tercetusnya isu Palestin-Israel ialah kezaliman Zionis Israel terhadap penduduk Palestin. Rentetan peperangan dan keganasan yang berterusan di Palestin telah memicu kadar kemiskinan yang melampau dalam kalangan penduduk Palestin, lalu menyebabkan ekonomi mereka mundur dan pembangunan negara mereka terbantut. Pada masa yang sama, kegiatan ekspor dan import bahan makanan yang terjejas telah menyumbang kepada peningkatan ketidakjaminan makanan bagi penduduk. Peperangan dan keganasan yang berlaku di Palestin telah mendatangkan masalah kebuluran, ancaman keselamatan dan kesengsaraan hidup yang mana telah dialami oleh penduduk Palestin setiap hari. Sehingga kini, tanah Palestin masih digegarkan dengan serangan roket dan tembakan roket oleh tentera Israel. Seperti yang kita ingat, pada Mei 2021 yang lalu, serangan rejim Zionis di semenanjung Gaza selama 11 hari telah mengorbankan ramai penduduk Palestin, termasuk kanak-kanak, dan lebih 1,900 orang tercedera. Bukan itu sahaja, rumah serta bangunan-bangunan seperti sekolah dan hospital telah roboh kesan daripada pengeboman tentera Israel. Hal ini mengakibatkan rakyat Palestin terputus bekalan makanan dan bekalan ubat-ubatan tidak mencukupi bagi merawat penduduk yang tercedera. Rentetan daripada itu, terdapat banyak misi kemanusiaan dilaksanakan oleh agensi-agensi kebajikan untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk Palestin yang terjejas, di mana salah seorangnya ialah Ustaz Abid Liu. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Chong Zihui untuk menerangkan topik seterusnya. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang cadangan dan langkah untuk mengatasi isu yang dikemukakan. Tidak dapat dinafikan bahawa kedua-dua orang tokoh tersebut telah banyak memberikan sumbangan terhadap masyarakat, terutamanya secara material. Hal ini kerana kebanyakan masalah yang dihadapi oleh golongan yang dibantu dapat ditangani melalui sumbangan dana dan juga bahan. Walaupun kedua-dua tokoh bukan merupakan orang yang paling kaya, tetapi mereka telah menunjukkan penghayatan etika yang amat kuat. Mereka telah menghayati nilai-nilai agama mereka dengan sedaya upaya. Sebagai contoh, Abid Liu telah menghulur bantuan kepada mangsa-mangsa di Palestin dengan menghantar ubat dan juga keperluan harian kepada mereka atas kerjasama dengan Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent. Hal ini dapat membantu golongan yang terbabit dalam peperangan dan secara tidak langsung juga dapat meringankan beban pihak yang berkuasa dalam kerja-kerja penyelamatan mangsa. Assalamualaikum semua, saya Muhammad Alfian. Saya akan meneruskan penerangan tentang langkah-langkah yang diambil oleh Abid Liu dan Uncle Kentang dalam mengatasi isu kemiskinan dan isu kemanusiaan. Satu contoh lagi yang dapat dibuktikan melalui kisah Uncle Kentang yang menyediakan perkhidmatan van jenazah untuk orang Islam. Walaupun beliau seorang warga bukan Islam, beliau sanggup menawarkan diri membantu warga Islam yang kurang berkemampuan dalam membiayai pemakaman jenazah keluarga mereka. Hal ini kerana beliau pernah berada dalam situasi yang sama di mana tidak dapat membiayai pemakaman bapa beliau dan berharap orang lain tidak merasai situasi tersebut. Bahkan beliau menyebarkan nombor telefon beliau yang boleh dihubungi jika berlaku sebarang masalah sedemikian. Dengan bantuan perkhidmatan seperti berikut, beban rakyat yang menghadapi isu kemiskinan dapat diringankan. Tidak semua manusia memiliki latar belakang yang kaya, namun ini bukanlah penghalang untuk membantu rakan lain yang menghadapi masalah kewangan, seperti yang telah dibuktikan oleh kedua tokoh ini, iaitu Abid Liu dan Uncle Kentang. Sebagai kesimpulan, nilai etika adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan setiap orang bagi memastikan keharmonian sejagat. Melalui penghayatan nilai etika, kita dapat melaksanakan tanggungjawab sosial kita dengan sebaiknya. Hal ini dapat menjamin kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat kita.
Sekian, terima kasih.